Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi hudahu tastaqimul umur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis yang saya hormati dan raikan pengurusi NSTP yang berbahagia Tan Sri Haji Ismail bin Umar, rakan-rakan Badan Khairat NSTP, pengurusi dan RJK, dan semuanya rakan-rakan, saudara dan saudari sekalian yang dapat hadir pada tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sejahtera. Terima kasih kerana dapat hadir pada tengah hari ini bersama-sama saya dalam satu sesi yang ringkas. Mudah-mudahan dapat bawa balik dalam kantong masing-masing banyak habuannya, iaitu kita melihat hidup kita dalam kerangka 24 jam ini, bagaimana mungkin dan bisa kita jadikannya panjang dan anjal dan fleksibel sehingga kita dapat merasai sebenarnya masa itu tidak ada had. 25 jam ini sebagai satu metafor sahaja, satu kiasan dalam bahasa Malaysia. Tapi kalau betul-betul kita boleh rencana masa kita, sebenarnya tidak ada had masa kita. Masa ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup hebat. Malah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pun hebat juga dari segi perancangan, dari segi minda, dari segi cara fikir. Hidup kita ini adalah satu kehebatan yang Allah berikan untuk kita jadi manusia yang hebat. Sebab itu kita melihat orang-orang yang berjaya, yang ada resume yang bersinar, yang flashing, semakin banyak kerja, semakin banyak naik pangkat, semakin banyak dia dapat buat kerja. Masa yang sama juga, daripada zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman baru kahwin, zaman permulaan kerjaya, peningkatan kerjaya, tanggungjawab yang lebih besar. Masa yang sama adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia boleh melakukan banyak kerja dan sebagainya. Jadi persoalannya, adakah 25 jam sehari ini satu mitos atau satu realiti? Bagi saya, ia bukannya mitos. Ianya merupakan satu realiti yang boleh kita garapkan dalam kehidupan kita. Cuma kita kena faham caranya, faham tipsnya. Apakah lopong-lopong, di kat mana lubuk-lubuk yang selalu kita terperangkap, dan selalu kita menyebutkan kita sibuk dalam hidup kita, ataupun dalam bahasa moden, if I have the time. Itu percakapan biasa. Itulah merupakan bahasa-bahasa badan yang tak sihat, bahasa-bahasa badan yang sepatutnya tak berlaku dalam kehidupan Muslim kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa dan surah Wal Asri, demi masa manusia akan berada dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi Allah sumpah, demi masa, manusia itu sifatnya bukan akan berlaku, sifatnya cenderung berada dalam kerugian. Maknanya manusia juga boleh berada dalam keuntungan. Bukan manusia itu diciptakan untuk berada dalam kerugian, tapi manusia juga boleh ada keuntungan kalau pandai menguruskan masa. Jadi berbalik kepada masa ini, dia bentuknya sama dengan nyawa sebenarnya. Bila kita lahir ke dunia ini, dengan dua takung kat belakang kita, tabung lah. Kat belakang kita ada dua tabung. Dan kadang-kadang mungkin satu tabung je, serentak. Masa dengan nyawa. Bila kita lahir ke dunia ini, diazankan, diqamatkan, masa dah berjalan. Detik masa berjalan. Dan juga detik nyawa juga berjalan. Bila habis masa, maka nyawa pun habis. Ataupun bila habis detik nyawa, masa pun habis. Sebab itu di hari akhirat, bila diselahkan kita punya rekod amalan kita, maka mudah-mudahan tak termasuk dalam mereka yang menerima buku dengan cara yang tangan kiri, tangan kanan. Ramai orang menyesal di atas muka bumi ini tidak ada masa untuk buat kerja kebajikan. Dan mereka sebut dalam Al-Quran, kalau boleh mereka nak balik ke dunia untuk berbuat baik.
Sebabnya kerana di hari akhirat bukan tempat untuk kita beramal. Di hari akhirat tempat kita menerima habuan kita. Tempat beramal adalah di dunia. Mereka tak kata, ya Allah berikan peluang untuk beramal di akhirat. Sebab di akhirat masa tidak relevan. Masa jam tangan tak relevan. Jadi tak perlu bawa balik jam tangan di akhirat. Masa dah tak relevan di akhirat. Masa hanya relevan di dunia, dan kita dicuba dengan masa di dunia, bukan di akhirat. Kerana di akhirat tempat kita mengambil habuan, tempat kita mengambil cucuk tanam kita. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan sekalian, masa itu relevan dengan nyawa, dengan kehidupan dunia pada hari ini. Malah dalam banyak hadis disebutkan, masa di akhirat lebih panjang daripada masa di dunia. Satu hari di akhirat mungkin 1000 tahun. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok cerita-cerita tentang angkasa lepas dan juga fakta sains pada hari ini, peredaran masa di planet Marikh ataupun Mars itu lebih lama daripada dunia. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak ada ilmu untuk hari ini. Mungkin masa depan kita dapat masuk memahami fakta dan fakta masa itu bidang ilmu yang akan datang. Masa sekarang, matahari dan bulan adalah ukuran masa. Dan kiamat berlaku bila matahari dan bulan pecah dan hancur. Masa pun habis. Jadi bila kita dibangunkan di hari akhirat, landscape yang baru, tempat yang baru, mungkin pemandangan yang baru, tidak ada lagi bukit bukau, tidak ada lagi tanah, tidak lagi pandangan hijau, tak tahulah pandangan apa yang akan berlaku. The new landscape for the new environment after the collapse of the whole galaxy. Itu satu perkara yang di luar jangkaan kita. Yang penting, masa dah berubah. Masa, detik masa tidak lagi relevan di alam akhirat. Masa hanya relevan di dalam dunia ini. Malah di hari akhirat pun disebutkan kita akan ditanya 4 perkara. Antaranya masa kita. Allah tak tanya bagaimana masa itu berlalu, tapi cara kita menggunakan masa, cara kita menghabiskan masa, sama ada masa itu baik atau masa itu tidak dilakukan dengan cara yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa perlu masa tambahan? Tak cukupkah Dr. Daud tulis buku 25 jam sehari? Tak cukupkah dengan 24 jam sehari? Kenapa kita nak sibuk-sibuk tambah masa? Memang betul, kalau kita tak ada kerja, malah ramai dengan kita mungkin di luar sana, bukan di sini, tak tahu bagaimana nak habiskan masa. Bangun pagi, hujung minggu, masa banyak. Kerja tak ada. Ini satu tanda yang tidak sihat. Orang yang beriman, orang yang ada visi, orang yang ada nak buat satu benda yang baik untuk masyarakat, dia mencari masa yang tambah. Tak cukup dengan 24 jam kerana aktivitinya terlalu banyak. Dan timbullah apa disebutkan how to kill the time. Dan konteks itu ramai anak muda kita tidak ada aktiviti, dan mereka mula menyalurkan tenaga mereka, masa mereka untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kan mereka tidak ada satu wawasan, satu cara kerja yang tersusun. Kepada kita, insya-Allah kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dalam hidup kita, kita tak boleh bincang akhirat. Kita dihidupkan untuk hidup atas dunia. Al-Quran pun tidak relevan di akhirat. Al-Quran relevan untuk hidup dunia. Kita baca Al-Quran untuk hidup atas dunia, bukan untuk hidup di akhirat. Di akhirat, different world. Ada SOP-nya, ada sistemnya. Tak perlu kita fikir jabatan, hospital, perubatan, security, keselamatan. No more relevant. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikatnya. Well funded, well equipped. Nothing to worry. Tapi atas muka bumi ini, kita ada Al-Quran untuk hidup atas muka bumi. Untuk at'amahum min khawfin wa amanahum amanahum min khawfin wa at'amahum min ju'. Surah Al-Quraisy. Dua tunjak kehidupan kita, vertikal kehidupan kita, memberikan makan kepada kelaparan dan juga memberikan keselamatan. Sebab kalau tidak ada keamanan dan tidak ada value chain of makanan yang cukup, maka hidup dunia ini akan hancur. Itu Al-Quran. Disebutkan surah Al-Quraisy untuk mewujudkan sistem makanan yang cukup supaya semua orang dapat makan, balik rumah ada makanan di atas meja, ataupun security dalam keadaan kita selamat, tenang. Kalau ini tidak berlaku, kata Al-Quranul Karim, maka keseluruhan kehidupan pun
hancur. Jadi berbalik kepada masa ini, kita perlukan Al-Quran, kita perlukan sunnah, kita perlukan Islam untuk hidup di atas muka bumi, bukan untuk hidup di akhirat. Akhirat adalah the receiving end, the consequence of it, bukannya dia punya jalan-jalan dan atur cara atas muka bumi ini. Dia berbalik kepada kenapa perlu masa tambahan, kerana kita perlu kerja yang banyak. Buku saya ini saya tulis untuk orang yang kerjanya lebih banyak bermasa. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di hadapan saya atau di luar sana dalam FB saya, kalau tuan-tuan ada masa yang lebih banyak daripada kerja, tolong tulis buku. Bagaimana masa tuan-tuan banyak? Kerana pada saya tak cukup masa. Bergelut sana sini, kerja yang banyak, dan sometimes terpaksa membuat cara pemikiran yang baru. Bagaimana untuk jimatkan masa dan janakan masa baru. Dan banyak tips yang saya akan kongsi dalam masa yang ada. Tak panjang pun, kalau nak lebih memahami, kena baca buku sendiri. Ada lebih hampir 100 tips yang saya kongsikan untuk semua peringkat, untuk isteri rumah, untuk anak-anak, untuk pensyarah, untuk entrepreneur, untuk ahli politik, untuk NGO, untuk ahli dakwah, untuk pelajar dan segala bentuk lapangan masyarakat kehidupan. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, strategi yang paling saya minat lah, yang paling saya suka adalah strategi dipanggil dalam bahasa Inggeris preloading strategi ataupun pratentuan. Kita lah hidup ini, kita melalui unit masa yang sama, kan? Katakan dalam masa sebulan kita ada satu projek yang kita nak habiskan. Itu bazir masa sebenarnya. Dalam satu bulan projek A yang kita buat, kita boleh mula fikir projek B dan C dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, kita buat satu perancangan, kita dah boleh start fikir projek yang kedua dan ketiga. Apa ni disebut oleh Steve Jobs dalam bukunya, ataupun pakar-pakar industri teknologi, mereka ada latihan untuk preload the next project. Bila mana habis projek yang pertama, projek yang kedua sudah ada dalam peta minda kita. Orang yang berjaya, orang yang sudah ada pratentuan, preloading strategi. Saya juga dalam menulis buku pertama, Minda Syariah, saya telah start tulis buku yang kedua dan buku yang ketiga. Ada projek concurrent. Dan orang yang boleh memikirkan banyak projek masa yang sama, bukan satu kerja habis. Malah kalau kita buat kerja satu sahaja dan kita hebat, itu bukan hebat, itu biasa. Betul kan? Kalau si rumah sekadar masak, tidak boleh menguruskan nak basuh pakaian, nak gosok baju, nak tengok anak baca Al-Quran ujung telinga, untuk pastikan nak semayang on time, nak pastikan suami balik dalam keadaan yang selesa disambut, keadaan rumah yang cantik, ada sikit masa untuk baca buku-buku agama, buku memasak, buku berkebun, tengok taman-taman di rumah, pokok-pokok. Itu multitasking punya personality. Ada preload strategi. Itu baru si rumah, bukan mana kita nak kata mereka tak penting. Kita kembangkan pada pelajar. Masuk dalam dewan kuliah, mereka ada tugas untuk memahami nota-nota kuliah. Apakah poin-poin penting? Jadi mereka ada fikir apa assignment mereka, bagaimana nak kembangkan ilmu, nak gunakan ilmu dalam bidang kejayaan mereka masa hadapan. Sudah ada preload strategi. Pensyarah juga, dia ada preload strategi, nak bagikan kuliah, kemudian nak tingkatkan motivasi pelajar. Dewan kuliah bukanlah sekadar untuk memberikan ilmu, tapi membentuk seorang manusia untuk menjadi seorang pemimpin masa hadapan. Jadi kena fikirkan preload strategi. Itu juga dalam bidang tuan-tuan dan perempuan, dan bidang media, wartawan, bidang recorder, bidang fotografer, dah ada preload strategi. Preload strategi satu kaedah yang cukup efektif untuk ada 2-3 kerja dalam masa yang sama. Kalau tuan-tuan dan perempuan fikir satu kerja, kena fikir sekarang banyak kerja dalam masa yang sama. Itu yang pertama. Strategi yang kedua adalah strategi pintasan ataupun interception. Kita boleh pintas. Banyak kerja kita buat, kalau kita ikut urutan yang biasa, kita hanya akan buat 2 kerja sahaja. Tapi kalau pintasan, kita dapat mengurangkan masalah, mengurangkan isu up and down. Pintasan ni banyak faedahnya. Yang pertamanya,
Dan hidup ini sometimes kita berhadapan dengan masalah yang cukup rumit. Sometimes yang lebih berat lagi, orang yang difficult. Pada saya lebih suka deal dengan problem yang complicated. Senang nak solve. Tapi not difficult people. Dan kita tahu cara nak pintas dia. Masuk ke office, orang dah tunggu depan office kita. Ini memang difficult. Dia datang jumpa kita mungkin 3-4 jam tak habis-habis lagi. So kita kena pintas. Macam mana nak cakap dengan dia, how to solve the problem. Juga dalam mesyuarat. Ramai orang pergi mesyuarat baru nak buka agenda. Baru nak start fikir. Apakah nak cakap, nak sumbang, nak bagi idea, nak memastikan mesyuarat itu efektif. Dalam penghujung kuliah saya nanti, saya akan sebutkan antara cara-caranya. Pastikan mesyuarat itu tidak lebih 30 minit. Itu saya punya cara di pejabat saya lah. Kalau saya boleh jadi pengurusi, cannot be more than 30 minutes. Bukan mana 30 minit itu satu benda yang wajib, yang fardu, tapi paling kurang ada tanda aras. Benchmarknya 30 minutes is a good effective way of managing the meeting. Tapi pengurusi kena cakap lah. Ahli pun kena cakap. Kalau pengurusi tak cakap, tak pandai buat pintasan, tak pandai membaca isu yang akan timbul, dia akan menghabiskan masa ataupun membazir masa pengurusi. Kalau ada 10 orang ahli mesyuarat, 10 ahli masa diberikan percuma. Kalau kita habiskan 3 jam untuk satu mesyuarat, maknanya 3 jam kali dengan 10, maknanya 30 jam masa dihabiskan. Itu satu pembaziran yang cukup besar. Sebab itu dalam mesyuarat-mesyuarat yang agak high level eksekutif, kita straight to the point. Tapi dalam masyarakat hari ini, saya tengoklah kawan-kawan saya datang mesyuarat di universiti ke, di bank-bank Islam ke, datang mesyuarat, duduk mesyuarat, mau buka envelope. Buka envelope, tengok agenda. Minit tak baca lagi tu. Minit kita nak endorse tanggungjawab kita sebagai ahli mesyuarat. Endorse minit mesyuarat itu dokumen rasmi yang memberikan liability dari segi corporate, dari segi universiti, macam-macam lah. Jadi nak baca tak sempat. Tanya apa agenda, benda nak ringkaskan. Itu bukan tanggungjawab. Itu soal tanggungjawab. Soal masa, kita akan menghabiskan masa yang banyak. Daripada setengah jam, 1 jam pada 3 jam. Sebab nak baca minit, nak tengok apa, nak bincangkan dan sebagainya. Jadi berbalik kepada masa ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pandai buat pintasan. Pintasan tu perlukan minda yang kreatif. Sebelum kita pergi mesyuarat, kita baca dulu waktu pagi. Kita waktu bawa kereta, sebelum pergi mesyuarat, kita dah fikir dah. Apa isu sebenarnya kita nak bawa? Apa solusi yang kita akan share kepada ahli-ahli dan rakan-rakan mesyuarat yang kita akan hadir. Banyak lagi contoh yang saya boleh kongsi. Cukup sekadar itu dari segi konsep kaedah pintasan. The ability to intercept issues, problem, ideas, difficult issue and difficult people as well. Dan mesyuarat tu, seorang tu kerja dia memang timbulkan masalah. We have to welcome him. Everyone has the right to speak. But how to put the right argument back to him to make sure that everyone is given the proper and the due course attention. Yang ketiga, ini biasa tapi kadang-kadang menghabiskan masa. Kita kena pandai pilih masa yang tepat untuk kerja yang tepat. Pagi kita datang office, masa tu masa yang subur, fresh. Kita mempunyai daya pemikiran yang lebih glue, lebih tajam dan lebih macam gam. Tapi ramai dengan kita pukul 9 pagi, 9.30, 10 pagi, kita memberikan masa untuk tengok email atau tengok update of the news. Tengok apa nak jawab email dan jawapan pun panjang-panjang. Itu bukan masanya. Waktu pagi, isu pertama hari ini ialah the main problem, agenda kita, isu yang paling besar pada hari tersebut. Klien, marketing, ada isu profit tak naik, ada rugi, ada isu risiko yang besar dalam syarikat. Fokus isu itu dulu. Kemudian sebelum kita pergi makan tengah hari, kita buka email, nak jawab komunikasi. How are you sir? Apa khabar? Macam nak follow up isu semalam. Jadi masa tu diberikan pada masa yang downtime. Masa uptime, masa untuk isu yang paling mencabar. Jadi gunakan masa up untuk isu yang paling mencabar. Masa down kepada isu yang paling kurang mencabar dalam kehidupan kita. Bill Gates sebut dalam, juga Steve Jobs sebut, sebagai orang entrepreneur, gunakan masa yang paling
paling up untuk isu yang paling challenging. Dan setiap orang ada masa yang upnya. Setengah orang tu waktu breakfast, waktu pagi. Bagi saya, masa up saya bukan waktu pagi. Bila mana rakan-rakan saya balik ke rumah pukul 6 petang, 7 petang, itu masa premium saya. Itulah masa saya bekerja yang saya akan fokus ke isu yang paling mencabar. Sebab tidak ada gangguan, tidak ada mesyuarat, tidak ada call, tidak ada whatever. Saya gunakan masa daripada pukul 6 petang sampai 8 petang atau malam untuk isu-isu yang berbentuk paling mencabar. Waktu pagi saya buat dengan mesyuarat, saya buat dengan tetamu, saya buat dengan berbagai-bagai urusan. Jadi setiap orang ada isu, ada masa upnya. Mungkin weekend. Bagi saya weekend masa yang paling tidak terganggu. Masa yang tidak ada gangguan. Cakap weekend orang sensitif. Orang kata kena kerja, kena berhenti. Dalam buku saya, konsepnya ialah 25/8. 25 jam sehari, 8 hari seminggu. Jadi sama ada logik tak logik, up to tuan-tuan dan perempuan untuk memahami konsep 25/8. Yang keempat atau yang seterusnya adalah bekerja dengan ria, bekerja dengan gembira. Kalau kita bekerja tapi tidak ada keseronokan, masa kita tak dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Dalam satu kajian yang dibuat oleh berbagai universiti di dunia, dia buat dua kumpulan kepada para pelajar. Satu kumpulan diberikan assignment untuk buat pasu daripada tanah liat itu dengan satu bentuk pasu yang akan diberikan markah. Jadi one pot to be crafted and developed by one group of student. Satu lagi kumpulan pelajar diberikan assignment untuk buat sebanyak mungkin pasu ataupun pot daripada tanah liat masa yang sama dan terserah pada universiti masing-masing. Di akhir assignment tersebut terbukti bahawa kualiti kumpulan yang kedua yang diberikan kebebasan untuk enjoy the work, untuk happy sikit-sikit, untuk ada salah dan silapnya, kualiti mereka lebih baik pada kualiti yang pertama kerana mereka berada yang ria, kerana yang tenang. Sebab itu dalam syarikat, dalam company, dalam negara, dalam universiti, kita perlu adakan ruang kreativiti, ruang untuk mereka ada sikit keseronokan bekerja. Di pejabat saya sebut dalam buku saya, walaupun nampak kecil, saya wujudkan konsep pantry, konsep dapur yang macam pejabat, yang cantik, yang berceria, yang ada makanan setiap masa, yang boleh mereka datang duduk bawa laptop, bersembang, bincang isu-isu. Yang penting dalam pantry. Sebab pantry itu merupakan suasana yang memberikan suasana riang dan ceria. Kalau tak percaya, sila lawat ke tempat saya lah. Sebab pantry itu satu tempat yang lebih penting daripada bilik mesyuarat. Konsep saya, tempat kerja, tempat yang cukup, yang paling gembira dan ria dan senang hati kepada para pekerja saya. Dan true enough lah, mereka tak nak balik rumah. Mereka kerja sampai malam, sampai petang sebab mereka rasa tertarik dengan suasana dan juga aura pejabat. Itu penting ya. Dan saya melihat banyak syarikat-syarikat besar, syarikat besar ni syarikat korporat lah. Bila pergi tengok pantry mereka tu untuk 5-6 orang yang boleh masuk. Seolah-olah mereka kena bekerja sepanjang masa, tidak ada masa untuk masa sebagai manusia. Dalam Islam pun kita kena melihat faktor kemanusiaan. Faktor ini memberikan rasa mereka dihargai sebagai pekerja dan juga mereka ada masa untuk ada sikit lah untuk makan akan selesa, walaupun office ni agak limited, tapi kita kena bagi ruang yang cukup untuk menimbulkan suasana bekerja dalam keadaan yang paling ria, yang paling happy, dan itulah satu strategi yang saya sebut dalam buku saya. Cukup untuk tip pengurusan masa. Sebelum saya berpindah kepada apa yang perlu dijauhi, apakah lubuk-lubuk masalah kita, kemalangan dalam pengurusan masa ini, saya sebutkan bahawa masa ini bukan diurus. Masa tidak boleh diurus. Yang boleh diurus adalah diri kita sendiri. Masa berjalan tidak akan berhenti. Malah tidak boleh suspended pun walaupun 1 detik. Dia tetap tik, tik, tik. Yang boleh diurus diri kita. Gaya kita, cara kerja, cara fikir, cara hidup. Ada orang yang nak makan tengah hari di pejabat, dah banyak macam-macam meeting, lebih suka ada makan tengah hari
di 10 jauh. Bila pergi trafik balik pukul 2 suku dah letih, pemikiran pun dah berkabur. Itu cara kerja. Dalam pengalaman saya di luar negara, saya melihat ramai kan kita yang pergi luar negara 2 hari sebelum mesyuarat untuk berehat, kemudian 2 hari balik ke Malaysia untuk berehat. Itu buang masa yang banyak sebab tidak ada program yang berbentuk fokus. Jadi cara hidup dan cara kerja yang menentukan keterampilan seseorang itu. Bukan masa tidak ada. Masa cannot take side. Masa tidak boleh mengambil sikap dan pendirian. Juga agama kita tidak mengambil sikap. Kalau kamu orang Islam, kamu akan berjaya. Kalau kamu bukan Islam, kamu tidak akan berjaya. Tidak. Agama kita meletakkan foundation. Kalau buat ini, A campur B campur C, hukumnya begini. Kerja kuat, amanah, integriti, itu dia punya hasilnya. Dan juga masa. Tidak Al-Quran, sunnah, syariah, agama, masa tidak memilih bulu. Tidak mengambil sikap. Neutral. Bergantung kepada kita menguruskan masa dengan baik. Sebab itu Allah sebutkan wal asri innal insana. Demi masa, sesungguhnya manusia, Muslim, tak Muslim, orang kecil, orang besar, orang ada kedudukan, orang biasa, orang kampung, orang bandar, pelajar, pensyarah, semuanya tidak ada tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kena berusaha sendiri membetulkan sikap mereka. Sikap mereka illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu sifat yang menentukan cara menggunakan masa yang baik. Apa yang perlu dijauhi? Ringkasnya, yang pertama, alasan yang bertimbun-timbun. Alasan merupakan satu sifat manusia yang hebat. Sejak zaman Nabi Adam AS, kes pembunuhan yang pertama, Tan Sri, adalah alasan. Bila ada motivasi sendiri, insentif, itulah jenayah sebenarnya. Jenayah adalah timbul dan diberikan alasan untuk menjustifikan kriminologi atau minda jenayah, ataupun disebut dalam bahasa undang Tan Sri mens rea. Bila ada mens rea, criminal mind, campur dengan perbuatan jenayah, iaitu actus reus, perbuatan yang jenayah, itu jenayah. Jadi alasan ini diberikan macam-macam. Alasan untuk rasuah ada alasannya, alasan untuk mencuri ada alasannya, alasan membazir masa pun ada alasan. Saya ni memang tak ada peluang banding orang lain, kita beri alasan, dan alasan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Manusia sentiasa akan berikan alasan, sedangkan dialah yang paling mengetahui alasan itu betul ataupun tidak. Allah ni hebat. Dia tahu dah, kita yang tahu ini alasan ke ataupun excuse yang sebenarnya. Setiap orang tahu, bila bagi kata sebab datang lewat, sebab ini, kita dah tahu dah alasannya kita, bukannya perkara luar. Jadi Allah sebut di akhirat pun banyak alasan akan timbul. Kenapa jadi begini? Thousand and million of excuses. No, you would know yourself whether that is a true bona fide ataupun alasan yang tak sepatutnya. Itu juga masa. Cara kita shopping, minta maaf lah ya, shopping, saya pun ada keluarga wanita kan shopping satu kedai, akhirnya kan dia beli kan. Jadi cara kita, budaya kita, cara kita memasak, cara kita mengurus rumah tangga, cara kita bekerja, cara kita buat kertas kerja, mesyuarat, mengambil keputusan, decisioning kita, itu cara hidup kita sendiri. Yang keduanya adalah rutin harian. Kita suka buat kerja setiap hari, rutin harian sama je. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itulah rutin harian kita yang kita kena buat macam tu. Cara kita pakai baju, pakai tie, cara kita buat kerja tidak berubah, tidak pandai untuk kita memutuskan rantaian yang tidak berfaedah. Banyak kita tengok kehidupan kita, nak nikmatkan masa, kita kena pandai memutuskan the circuit of life yang tidak produktif. Tapi orang tak nak berubah. Dia tak nak berubah. Cara itulah cara yang sepatut dia buat. Sedangkan orang berjaya, orang yang pandai membuat disconnection kepada certain circuit of life yang tidak berfaedah.
Tapi jangan potong circuit offline yang penting. Yang kita cannot cut the corner lah. Itu benda yang curi tulang. Itu kita tidak amanah kerja kita. Tapi kerja yang sepatutnya kita pandai-pandai jimat masa, kita kena buat yang sepatutnya. Macam email. Ada dua jawapan kepada pihak yang bertanya. Sama ada surat rasmi yang berbahagia, Assalamualaikum, perkara rujukan, panjang, 5 minit surat tersebut. Zaman sekarang tak perlu lagi. Dia approve. Itu komunikasi merupakan dokumen perundangan hari ini. Dalam perbankan, tak perlu kata dia reference to your letter. Itu buang masa. Zaman sekarang sudah ada dokumen perundangan melalui email. Cukup. Dia refer to your email, approve. Done. Satu dokumen perundangan yang boleh dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Jadi cara kita membuat rutin harian. Yang ketiga, tidak ada keazaman yang tinggi. Bagi kita masa tu sama saja. Kerja kuat ke, cara fikir ke, masa tetap 24 jam sehari. Bagi saya telah melihat masa dapat dikembang-kembangkan, dapat dianjal-anjalkan dan dapat dijadikan tidak habis. Saya menulis buku, saya seorang entrepreneur, saya banyak menghabiskan masa di luar negara, 15 hari sebulan. Saya juga seorang ahli masyarakat yang aktif dalam masyarakat. Saya juga seorang sumbangan kepada universiti. Saya dapat rasa bahawa masa saya semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Mungkin orang sebut barakat. Itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya dapat melihat masa itu daripada pagi sampai malam ada saya kelebihan untuk saya buat benda-benda yang saya nak buat. Yang nampaknya mustahil, tapi itulah yang pengalaman saya yang memberikan saya galakan dan dorongan untuk sentiasa memerhati masa, dan saya tulis apa yang saya rasai dalam buku saya yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Apakah tindakan selanjutnya? Ini dah habis 5 minit lagi, kita boleh wrap up kuliah kita pada tengah hari ini. Dalam pengurusan organisasi dan juga diri, orang sebut tentang output dengan input. Bila saya mula syarikat saya 2005, saya pun tak pandai sangat, daripada seorang pensyarah, lecturer masuk dalam bidang korporat, menguruskan human resource, menguruskan klien dan sebagainya. Benda baru, benda yang agak luar biasa bagi saya. Saya menggunakan pendekatan output. Saya tidak menitik beratkan input yang diberikan oleh pegawai saya dan staf saya. Saya melihat apa hasilnya. Dan saya rasa saya tersasar dari segi hasilnya. Dan saya melihat bahawa dalam Islam sepatutnya input dengan output itu penting. Orang yang bijak adalah orang yang bekerja kuat dengan masa yang sedikit. Itu teori kejayaan. Bukan orang yang menghasilkan hasil yang banyak dengan masa yang banyak. Inputnya adalah masa itu. Kalau 8 jam sehari di office, kerjanya 1 sahaja atau 2 sahaja, itu bukan cekap. Seorang pegawai yang cekap adalah orang yang boleh membuat kerja lebih daripada 2 atau 3 tempat bidang kerja. Itu multitasking. Jadi bila saya melihat, saya telah membuat satu pendekatan baru. Teori kejayaan ataupun teori pengurusan optimum adalah melakukan banyak penghasilan produk, projek ataupun deal ataupun klien yang baru dengan masa yang sedikit. The shorter the time, the more products. This teori yang saya cuba bawa dalam buku saya, dan Alhamdulillah sejak tahun ini baru nampak hasilnya. Selama 10 tahun ini saya telah habiskan masa, wang dan ada hasil yang lebih produktif. Ibu dan Islam pun, kita kena pandai membuat hasil yang banyak dengan masa yang sedikit. Islam bukan maksudnya menghabiskan masa yang panjang untuk kerja yang lebih baik. Kerja yang lebih banyak, yang lebih berimpak dengan masa yang lebih sedikit. Input dengan output. Kena smart in both. Yang kedua, kena pandai-pandai audit masa kita. Masa perlu diaudit, wang perlu diaudit. Dalam syarikat kita, perbelanjaan, beli bunga sebanyak RM10 satu minggu, kita langgan surat khabar RM10 satu hari, katakan, kita kena audit. Dan kita tengok dalam mesyuarat, datang mesyuarat, nasi lemak, kita kena audit RM10. Apa ni nasi lemak RM10 ni? Ada mungkin isu rasuah ke, ada timbul lah. Pendekatan audit tu membawa kita kepada satu integriti yang tinggi. Betul juga masa.
walaupun tidak timbul isu rasuah, tapi isunya pembaziran masa. Masa sepatutnya memasak, minta maaf lah ibu-ibu, sup ayam setengah jam ataupun 15 minit jadi 1 jam. Itu bukan masa-masa yang efektif. Ataupun masak satu jenis masakan tetapi tidak boleh buat kerja lain, itu juga bukan efektif. Jadi perlu pada audit masa yang paling canggih dalam kehidupan kita. Saya sebut mesyuarat 30 minit sebagai satu tip kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan mesyuarat yang paling efektif dalam masa yang paling ringkas. Selalunya mesyuarat saya 5 minit sahaja. Dia panggil executive meeting 5 minutes antara bos dengan orang bawah tentang isu yang tertentu. 5 to 10 minutes. Tapi kalau agak besar sikit mungkin half an hour. Minda kita minda yang selesai masalah, bukan minda yang create problem dalam masyarakat. Jangan jadikan kita penambah masalah masyarakat. Walaupun banyak masalah, jangan kita hentam, jangan kita tambahkan masalah, jangan tambahkan bunga-bunga bahasa yang masalah. Ambil cabaran dan selesaikan masalah dalam pejabat, organisasi, juga negara. Minda selesai masalah, bukan minda penyebab masalah dan juga penimbul masalah. Yang seterusnya, strategi diam-diam ubi. Ini penting. Dalam kehidupan kita, kita kena melalui masa yang terbuang. Masa yang terbuang, yang wasted. Tapi bagaimana kita gunakan masa tersebut untuk memberikan pulangan kepada kita. Saya banyak terbang. Setiap minggu saya terbang 7 jam ke Dubai ataupun few hours tambahan ke London. Dalam masa penerbangan tersebut, saya pastikan saya telah buat strategi dan saya sampai ke destinasi yang satu lagi, kerja saya dah siap. Bagaimana? Saya hantar email, saya jawab soalan, saya beritahu pada pegawai saya buat ini, buat ini, buat ini. Dan saya sampai ke destinasi tersebut, saya sudah ada jawapan yang sudah siap. Malah klien saya pun happy sebab dalam kapal terbang, saya telah memberikan pandangan-pandangan awal, mereka dah dapat buat tindakan awalan. Kalau tidak, 7 jam tidak ada hubungan komunikasi. Menekan hari inilah syarikat-syarikat kapal terbang dah ada Wi-Fi. Itu Alhamdulillah. Zaman dulu memang 7 jam memang terbuang. Betul juga dalam pergi ke, ini bidang saya, cerita panjang sikit, minta maaf ya. Ke airport tu macam rumah saya. Setiap minggu pergi airport, saya dapat tengok dekat mana kedudukan masa yang boleh saya gunakan. Sebelum boarding, sebelum immigration, ada 2 mesyuarat. Sebab 2 before boarding is a wasted time. Tak boleh buat apa. Memang tak boleh buat apa. Tapi saya akan panggil mesyuarat di airport. Bila sampai di sana, atau dalam airport, saya panggil rakan-rakan pada satu negara, jumpa dekat airport Hong Kong, dekat London, dekat Dubai, dekat Madrid. Gunakan masa yang terbuang untuk perkara yang positif. Dan bidang tuan-tuan, di pejabat, di komisi. Inilah masa ini untuk createkan strategi diam-diam ubi. Kita convertkan masa yang tak produktif kepada masa yang paling produktif. Dan akhirnya mungkin kalau bolehlah kita jadi orang baru setiap hari. Kita ada personality baru setiap hari hidup kita. Hari besok kita cara bekerja, cara cakap, cara fikir, cara tindakan yang berbeza. Kita baca buku, kita tengok, kita perhati, kita melalui satu proses yang biasa, kita nak cutkan sikit, ringkaskan, mudahkan, cepatkan. Jadi kita ada satu personality yang baru. Even di masjid pun, kita melihat pengusaha masjid nak cekap